Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Viviana Lenaigai. Tumpuan utama, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan ke beberapa tapak projek di kawasan Punang Lawas pada Selasa. Terdahulu, beliau mempengerusikan mesyuarat berkenaan projek-projek pembangunan di Lawas sebelum membuat lawatan ke 4 tapak projek termasuk Anjung Usahawan Kampung Punang, Punang Nature Walk, Masjid Terapung Kampung Punang dan New Ikan Tahai Smokehouse. Semasa melawat Anjung Usahawan di Kampung Punang Jaya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu telah diberi taklimat tentang proses pembinaan bangunan tersebut. Seterusnya, beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 telah melawat sekitar tapak projek Punang Nature Walk dan telah memberi cadangan untuk penambahbaikan projek tersebut yang mana lokasinya berada di tepi pantai. Dalam pada itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak itu meneruskan lawatan ke projek Masjid Terapung Kampung Punang yang mampu menampung sehingga 300 jemaah pada satu masa. Sebelum meneruskan perjalanan pulang ke Limbang, Dato' Amar Awang Tengah turut berkesempatan melawat projek New Ikan Tahai Smokehouse yang merupakan antara tempat pengeluaran produk ikan tahai terkenal di Lawas. Berita seterusnya, penambahan jumlah penerbangan oleh syarikat penerbangan Scoot atau Scoots Airlines dari Singapura ke Miri dapat meningkatkan aktiviti pelancongan sekaligus melonjakkan lagi ekonomi negeri ini. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, beliau telah menghubungi Ketua Pegawai Komersial Scoot, Kelvin Chan, untuk mendapatkan perkembangan mengenai perkara tersebut susulan perbincangan mereka pada 25 September lalu. Katanya Kelvin sendiri telah mengesahkan perancangan Scoot pada 2024 untuk meningkatkan penerbangan ke Sarawak, khususnya Kuching dan Miri serta memulakan laluan baharu ke Sibu. Jelasnya inisiatif ini akan meningkatkan aktiviti pelancongan dan ekonomi di Sarawak dengan Miri dan Sibu telah diketengahkan sebagai salah satu tarikan pelancongan utama yang kaya dengan hidupan liar, hutan hujan tropika yang bersih dan persekitaran sosial yang harmoni. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS pada Selasa. Dalam kenyataan sama, Datuk Seri Lee menambah Miri juga akan menerima penerbangan tambahan daripada Firefly Sendirian Berhad. Jelasnya Firefly akan memulakan operasi penerbangan baharu mereka antara Miri dan Kota Kinabalu bermula 22 November ini dengan kekerapan 2 kali seminggu. Tambahnya, inisiatif ini akan menjadi permulaan kepada hubungan yang lebih kukuh antara Firefly dan Sarawak sekaligus meningkatkan ketersambungan udara untuk aktiviti perniagaan, perlaburan dan pelancongan antara Sarawak dengan negeri lain di Malaysia. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan membentangkan 2 rang undang-undang RUU baharu merangkumi pengurusan karbon di negeri ini dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak pada minggu depan. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni memberi bayangan bahawa kedua-dua undang-undang tersebut akan menyentuh berkaitan elektrik dan alam sekitar. We have two new laws actually. One is on the electricity, the other one is on the environment, which includes anything on carbon. Anything. Because we don't have that law. It's a new law. Okay? Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Persidangan Alam Sekitar Borneo Bencov 2023 di Kuching pada Rabu. Datuk Dr. Hazlan memberitahu penggubalan undang-undang tersebut adalah selaras dengan usaha Kerajaan Sarawak untuk memperkasakan lagi penggunaan tenaga hijau di negeri ini dalam usaha pengurangan peningkatan suhu. Dalam pada itu, beliau ketika ditemui media selepas majlis perasmian tersebut memberitahu projek solar terapung atau floating solar di empangan Batang Air sudah dimulakan. We started the first project at Batang Air. Batang Air of about 50 megawatts. Started already. Completed in about 2 years. Manakala beberapa penambahbaikan infrastruktur di temingan Sungai Layar telah dirancang pada tahun depan bagi mengubah wajah kawasan tersebut. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Adun Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, antara cadangan tersebut adalah membina dermaga atau struktur seumpamanya di situ.
Katanya ia bagi membolehkan penganjuran pelbagai lagi aktiviti lain seperti menaiki perahu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Jub Berami Ngail tertutup daerah Betong edisi kedua 2023 di tebingan Sungai Layar, Kampung Melayu Betong pada Ahad. Mengulas lanjut, Dato' Gerald berkata memancing bukan sahaja aktiviti rekreasi dan riadah yang popular, malah ia juga boleh memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Beliau juga berharap program anjuran seberkas cawangan layar dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kebudayaan, Sukan dan Rekreasi Kampung Melayu Betong ini dapat memeriahkan tebingan Sungai Layar dengan pelbagai aktiviti rekreasi dan riadah. Pelbagai aktiviti sampingan diadakan sepanjang program itu seperti pertandingan mewarna, pertandingan street soccer 12 tahun ke bawah, pertandingan dart campuran dan pertandingan anyaman ketupat. Dalam pada itu, Dato' Gerald juga turut menyerahkan 6 cek projek kecil luar bandar MRP bernilai keseluruhan RM28,000 kepada Biro Wanita dari Kampung Hilir, Kampung Tengah, Kampung Masjid, Kampung Baru Hulu, Kampung Baru Hilir dan Kampung Pasar Melayu. Di Sibu pula, seramai 35 peserta telah menghadiri kursus pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan Setiausaha Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Asik pada Selasa. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin berkata kursus itu diadakan sebagai program penyampaian maklumat berkaitan tata cara serta garis panduan pengurusan minit mesyuarat JKKK. Katanya ia bagi memberi pendedahan, pengetahuan dan kemahiran kepada masyarakat mengenai kriteria dalam penulisan minit mesyuarat yang berkualiti. Beliau yakin kursus ini akan dapat membantu semua pengerusi dan setiausaha JKKK serta melengkapkan mereka dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam penyediaan minit mesyuarat atau notis mesyuarat menggunakan pendekatan ceramah, latihan amali dan perbincangan berkumpulan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan kursus tersebut di Dewan Kelab Kampung Nyabor pada Selasa. Sementara itu, Joseph turut menggesa agar ahli JKKK menjadi perantara antara kerajaan dan penduduk tempatan. Katanya lagi, pihak KMKK dan JKKK mesti mengambil inisiatif seperti menganjurkan projek komuniti bermakna dan sentiasa memberi tumpuan dan keutamaan terhadap segala keperluan rakyat. Keperkembangan berikut, 45 pasukan telah mengambil bahagian dalam pertandingan kejohanan hoki terbuka Betong Piala Saribas 2023 yang berlangsung dari 11 hingga 12 November 2023. Kejohanan anjuran Jawatan Kuasa Pembangunan Hoki bahagian Betong dengan kerjasama Kelab Belia Pekan Debak dari 11 hingga 12 November itu diadakan di Riviera Sports Centre Debak. Ia terbahagi kepada kategori terbuka, kategori 16 tahun ke bawah, kategori 14 tahun ke bawah dan kategori 11 tahun ke bawah. Hari pertama menyaksikan 6 buah sekolah menengah dan 4 sekolah rendah mengambil bahagian iaitu SMK Tebeduk, SMK Serian, SMK Meradong, SMK Saribas, SMK Sepauh dan SMK Beladin bagi kategori 14 tahun ke bawah. Manakala 4 buah sekolah rendah yang menyertai kategori 11 tahun ke bawah adalah SK Abang Abdul Kadir, SK Beladin, SK Manggut dan SK Dato' Bandar. Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu hadir bagi menyempurnakan simbolik perasmian kejohanan baru-baru ini dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada pemenang. Beliau turut menyerahkan cek MRP berjumlah RM3,000 kepada pihak Jawatan Kuasa Pembangunan Hoki bahagian Betong bagi menyokong aktiviti dan usaha pembangunan hoki oleh Jawatan Kuasa ini di Sarawak amnya dan di Betong khasnya. Sementara itu, SK Manggut menjuarai kategori lelaki dan perempuan 11 tahun ke bawah, SMK Sepauh memenangi kategori perempuan 14 tahun ke bawah, manakala SMK Saribas Johan kategori lelaki 14 tahun ke bawah. Sekian edisi malam bersama saya Vivian Alena. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan majlis perasmian Persidangan Alam Sekitar Borneo 2023 yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni di Kuching
pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.